sumpah ni sebab orang nak tahu. Mungkin ustaz lain dah ulah lagi lah tuan-tuan ya. Hak yang goblok mudah-mudahan faham, dia mudah faham. Ya tuan-tuan kan. Sumpah menyumpah ni tuan-tuan hanya ada dalam kes suami isteri. Macam mana si suami balik rumah tengok-tengok isterinya sedang berzina. Takkan dia nak pagi-pagi tu imam tengok bini berzina? Logik akal mana ada suami nak buat macam tu? Mana ada suami kata kejap yang ni teruskan zina, aku nak panggil Pak Imam kejap kan? Nak suruh tangkap kau. Mana ada? Tuan-tuan kan? Tentulah si suami sergah. Dia masuk dalam rumah, cis kau kan? Dan jadi si jantan dia tengok, si perempuan dia tengok. Yang saksi dia seorang aja. Maka dalam kes ini dia boleh buat laporan. Sebagai suami yang bertanggungjawab, dia pergi buat laporan dekat pejabat agama, kat mahkamah, saya tengok sendiri. Isteri saya melakukan zina. Hakim kena panggil dia dan isteri dia. Sekarang hakim kata kau sumpah 4 kali. Bahawa wallah wabillah bukan pakai Quran. Ni ada orang tuan-tuan nak sumpah dalam pakai Quran, terbalik pula Quran dia. Orang tak pernah baca Quran tuan-tuan, dia mana tahu depan belakang, tak tahu tak kenal tuan-tuan. Orang tak pernah pegang Quran, dia terbalik, relax je. Dia pakai pegang buku pun terbalik kan. Surah Yasin tu dia buat tengok padahal terbalik tuan-tuan kan. Orang tak pernah tengok, kita boleh tahu dah orang tak pernah baca Quran terbalik. Tuan-tuan, dia sumpah 4 kali dengan nama Allah, sesungguhnya saya tengok bini saya berzina, dia kata. Dan sumpah kali kelima, anna ghadaballah, anna la'natallah ya alaih in kana minal kazibin. Ada laknat Allah ke atas dia andai kata dia orang yang berbohong. Dia kena sumpah. Maka panggil bini dia pula. Bini dia, kalau bini dia mengaku salah, bini akan dijatuhkan hukuman hudud. Sebanyak apa? Iaitu dijatuhkan hukuman rejam sampai mati. Kalau isterinya tak nak direjam, isteri kena bersumpah 4 kali menafikan. Dia kata wallah wabillah suami saya bohong, saya tak buat 4 kali. Dan ya kali yang kelima, demi Allah dia kata laknat Allah ke atas saya kalau saya bohong, dia kata. Jadi tuan-tuan, maka hukum Islam, si suami tak dikenakan hukuman qazaf kerana menuduh isteri, dan si isteri tidak dikenakan hudud kerana dua-dua bersumpah. Serah urusan mereka kepada Allah, itu mahkamah. Tapi hakim kena pasahkan perkahwinan mereka, itu hukum. Ya tuan-tuan, dalam bab sumpah tuduh orang ini tak boleh. Tuan-tuan saja-saja datang kat masjid, wallahi dia tu liwat orang, wallahi dia itu ni apa semua, itu dipanggil qazaf. Qazaf ini tuduh orang, maka orang ini kena sebat 80 rotan. Kaedah dia, kalau nak suruh orang yang kena tuduh itu bersumpah, kena bawa ke dalam mahkamah. Al-bayyinatu 'alal mudda'i, pendakwa raya kena bawa keterangan dulu. Lepas itu wal yaminu 'ala man ankara. Jadi orang yang dituduh dia engkar, masa tu dia kata baru dia boleh wallahi saya tak buat. Baru boleh wallahi. Ni orang yang goblok-goblok ni tuan-tuan, dia suruh kawan tu sumpah juga. Mana boleh, dah seorang bahlul, seorang lagi nak suruh bahlul juga. Mana boleh. Ni bukan mubahalah, ini mubahlul tuan-tuan kan. Kasar ke tuan-tuan macam tu cakap ya? Saya suka cakap direct. Saya orang Kedah tuan-tuan. Orang Kedah ni cakap terus terang. Ya tuan-tuan kan. Dah seorang tak pandai, dia suruh 2 orang pula tuan-tuan cakap lebih kurang. Mana boleh. Jadi orang yang dituduh dia diam aja. Tak payah cakap apa-apa. Kecuali apabila dibawa ke mahkamah syariah. Mahkamah syariah panggil dia, maka masa tu dia bersumpah. Baru betul tuan-tuan. Tapi syarat pendakwa raya daripada mahkamah syariah kena bawa keterangan dulu. Ini tuan-tuan. Jadi orang yang tuduh-tuduh ni, sama ada dia tuduh dengan mulut atau dia tuduh dengan perkataan dan tulisan dia, siap dalam surat khabar dan sebagainya, orang inilah qadzafa hadza, muflis dia daripada hari akhirat. Muflis kerana apa Nabi kata? Sebab akan dia ambil dosa-dosa orang yang dituduh di longgok ke atas dia, dan pahala yang dia buat akan diberi kepada orang yang dia qazaf. Kan main tuan-tuan ni, kita sekarang ni pun rasa-rasa pahala kan banyak sangat ni pun. Mayang berjemaah kadang-kadang. Ya tuan-tuan, dengan kuliah subuh jarang-jarang, jarang-jarang ada. Itu pun perasaan pahala banyak. Ya datang pula tuan-tuan, kadang-kadang pegang Quran pun terbalik sebab jarang datang tuan-tuan kan. Ustaz pun tak kenal dan sebagainya. Itu pahala confirm tak banyak. Confirm tak banyak. Dalam pahala tak banyak kita nak bagi ke orang tuan-tuan. Masya Allah. Akhirat besok, inilah orang yang muflis. Wa qad zalama hadha. Ada orang yang telah menganiayai orang itu dan sebagainya. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita sebelum mati sukakan hati orang beriman. Jangan sakiti hati orang yang beriman. Jangan kita sakiti dia dengan kezaliman kita, dengan kata-kata
kita yang menyakitkan hati dan sebagainya. Ya, Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa beriman dengan hari akhirat, dengan Allah dan hari akhirat, cakap yang baik-baik dengan orang ataupun diam. Ya tuan-tuan, sebelum tuan-tuan mati, pastikan orang paling dekat dengan tuan-tuan tak sakiti. Saya pelik tuan-tuan, di akhir zaman baca surat khabar pening tuan-tuan. Bagaimana kita lihat masyarakat kita dah teruk, sangat teruk, jauh daripada rahmat Allah. Anak dengan bapa bergaduh bukan main penumbuk, main bulldozer. Tuan-tuan baca surat khabar, anak bergaduh dengan bapa tak main penumbuk, bapa ambil bulldozer untuk rumah anak. Tuan-tuan kan, astagfirullahaladzim. Saya tak boleh fikir sampai sekarang, saya duk pening. Macam mana boleh jadi macam ni tuan-tuan? Dalam rumah tu anak dia ada, dalam rumah, dalam tu menantu dia ada, cucu dia ada. Logik akal tak ada atuk boleh buat macam tu. Tapi geramnya pasal ambil bulldozer, bukan ambil tukul tuan-tuan kan. Dia runtuh kat tak kira. Nasib baik polis datang dapat dicegah. Kalau tidak, biar anak menantu semua tenggelam dalam runtuhan rumah. Tuan-tuan baca surat khabar kan? Ini satu benda yang Nabi pernah sebut di akhir zaman. Dalam khutbah Nabi yang terakhir, Nabi kata, wa rufi'a minhumul ilma wa rufi'a minhumul ilma wal hilm, rufi'a minhumul hilm wal ilm. Nabi kata akan diangkat daripada umat akhir zaman ini ilmu, akan diangkat daripada mereka hati yang lemah lembut, hati yang ada hilm. Ilmu ni tuan-tuan, hati kesian belah, lemah lembut ke orang. Atuk tak sayang kepada cucu, bapa tak sayang kepada anak, anak tak sayang kepada bapa, apatah lagi kepada orang lain. Tunang bunuh tunang hari sekarang ni. Tuan-tuan, nak putus tunang main tikam aja. 2-3 hari ni berturut-turut wanita-wanita cantik yang tuntut supaya dibatalkan perkahwinan dibunuh dengan kejam. Dahsyat tuan-tuan, masyarakat yang renggang daripada Islam ini makin lama makin kejam. Padahal Imam Syafi'i pesan, jangan sakiti hati orang, jangan kata nak bunuh orang. Ni ada yang bunuh orang, bunuh diri sendiri. Astagfirullahaladzim, dahsyat ya tuan-tuan. Minum racun, bayangkan betapa beratnya dosa dia. Ya, dia bunuh orang, dosa besar dah. Bunuh diri lagi, besar dosa dia. Na'udzubillahi min zalik. Tuan-tuan cek balik, bini kita makin sayang tak kat kita ni. Kita dah nak mati ni, tuan-tuan jangan main teki-teki bini semacam aja. Dengan mak kita, bapa kita, jangan teki semacam. Biar mak kita redha sebelum kita mati bertemu dengan Allah. Ya tuan-tuan, biar abang adik-beradik kita redha sebelum kita bertemu dengan Allah. Nabi pesan kat kita ya tuan-tuan. Nabi kata, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tak boleh masuk syurga orang yang memutuskan hubungan persaudaraan adik-beradik. Tak masuk syurga orang yang menyakiti jiran. Tak masuk syurga. Yang main-main tuan-tuan, ini orang-orang yang akan diazab oleh Allah. Jadi pesan Imam Syafi'i, jangan sakiti hati orang beriman.